Babul ja'd. Ini bab rambut kerinting. Al-ja'd. Atau bab kerinting. Maksudnya ni rambut lah, rambut kerinting. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi sehingga lebih tingginya daripada orang lain, nampak pelik. Maknanya begitu. Wala bil qasir, tidak terlalu pendek. Tidak pendek. Tidak terlalu panjang ataupun tinggi, dan tidak pendek. Walaysa bil abyadil amhaq, tidak putih amhaq. Putih macam putih kapur. Tidak macam tu. Atau putih kebiruan, tidak juga amhaq. Atau putih seperti putih sopak. Apa ni orang penyakit baras, penyakit kemudian kita panggil balar. Walaysa bil adam, tidak hitam manis. Tidak hitam manis. Maknanya Adam tu udmah, apa ni, warna tanah, merah gitu, hitam manis lah kita kata. Walaysa bil ja'dil qatat, tidak kerinting sangat rambutnya tidak kerinting kerotok. Orang kata kerotok lah, bila kita kata kerotok kerinting kerotok. Wala bisab, tidak lurus sangat. Ba'athahullah, Allah telah mengutuskan baginda di permulaan, ala ra'si, di permulaan 40 tahun, yakni umur baginda. Fa'aqama fi Makkah, baginda tinggal selama 10 tahun di Makkah, dan di Madinah 10 tahun. Dan Allah mewafatkan baginda di permulaan 60 tahun. Walaysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dalam keadaan tidak ada di kepalanya dan janggutnya 20 helai rambut putih, yakni uban. Dalam keadaan tidak ada 20 helai pun uban di rambut, pada rambut dan janggut baginda. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, katanya tidak pernah saya melihat sesiapa atau seseorang yang lebih cantik dalam sut merah, dalam pakaian serba merah dari Nabi SAW. Tak pernah saya lihat orang pakai satu sut pakaian serba merah yang lebih cantik dari Rasulullah SAW lagi. Tak pernah. Qala ba'du ashabi, ini kata Imam Bukhari lah, salah seorang sahabatku, yakni Yaqub bin Sufyan, meriwayatkan daripada Malik bahawa jummahnya, yakni rambut baginda, la tadribu qariban min mankibihi, yakni memukul hampir ke bahagian bahunya. Yakni rambut baginda hampir mencecah bahunya. Tadribu itu makna memukul. Makna apabila berjalan kan, dia bergerak-gerak, pukul itu. Hampir memukul, ni kawasan yang hampir dengan bahu dia. Maksudnya mencecah bahu lah. Abu Ishaq berkata, saya mendengar siapa ni Bara ni menceritakan hadis ini bukan sekali, yakni beberapa kali lah. Tidak pernah dia menceritakan hadis ini sama sekali, melainkan dia suka. Bila dia cerita, dia akan suka bila-bila dia cerita. Ni sahabat Nabi. Qala Syu'bah berkata, rambut baginda sampai kepada syahmata udhunai, yakni hujung telinga, cuping telinga. Ni bawah. Rambut dia ni sampai ke sini. Mana ada ketikanya begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditunjukkan kepadaku malam tadi, yakni dalam mimpi. Maknanya orang ni ditunjukkan aku kepadaku. Mana kita mimpi, kita tengok kita sendiri. Begitulah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, dia tengok dia duduk dekat Kaabah. Itu maknanya orang ni. Mana ditunjukkan kepadaku aku dekat Kaabah. Mana dia mimpi dia duduk dekat Kaabah. Di situ aku melihat seorang lelaki Adam yang hitam manis,
asmar. Asmar maknanya hitam manis. Ka ahsani ma antara'in rajulan min udmir rijal, seperti orang yang tercantik pernah engkau lihat. Orang yang hitam manis tercantik pernah engkau lihat macam mana? Macam tu lah. Hitam manis, tapi hak paling cantik pernah engkau lihat orang hitam manis lagu mana? Lagu tu lah. Lahu limmatun, dia mempunyai rambut yang panjang. Rambut yang panjang, apa ni, seperti orang yang paling cantik, orang yang berambut panjang yang paling cantik pernah engkau lihat. Lagu mana orang rambut panjang hak paling cantik pernah engkau lihat? Lagu tu lah. Qad rajjalaha, dia telah menyikat rambutnya. Rambut dia tu kemas. Fahiya taqturu ma'an, rambutnya sedang menitiskan air pada ketika aku tengok dia tu. Dia bertelekan di atas dua orang lelaki, atau di atas bahu dua orang lelaki. Dia duduk pegang bahu dua orang lelaki pada ketika itu, mana dia duduk tengah lah. Yatufu bil bait, orang itu sedang bertawaf Baitullah. Saya pun tanya, siapa ni? Saya pun tanya, kata Nabi SAW, siapa ni? Maka dijawab, diberitahu, itulah Masih bin Maryam, itulah Nabi Isa. Itulah Nabi Isa. Lepas tu tiba-tiba aku nampak pula seorang lelaki ja'din qatitin, apa ni, rambutnya terlalu kerinting, kerinting sangat, kerinting kotak lah orang Kelantan kata. A'waril ainil yumna, yang buta mata sebelah kanannya. Ka'annaha inabah, matanya itu, mata sebelah kanan dia tu macam buah anggur. Tafiyah, keluar, tersembur keluar gitu. Mata dia tu macam buah anggur kan, panjang lagu tu, tubik keluar gitu, sebelah kanan. Fasal tu, saya pun tanya, siapa dia ni? Maka diceritakan, itulah Masih ad-Dajjal, itulah Dajjal. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW rambutnya memukul bahunya, yakni mencecah bahunya. Ini pun satu lagi daripada Anas lagi, karena yadribu sya'ru, rambut Nabi SAW selalu memukul dua bahunya. Tadi dua bahu, mana alik ni pun kena, alik ni pun kena, panjang rambut dia. Diriwayatkan daripada Qatadah, kata saya bertanya Anas tentang rambut Rasulullah SAW, jawabnya, rambut Rasulullah SAW itu rajilan laisa bisabt. Apa ni rajilan, mana kerinting sikit-sikit. Orang kita kata berpelok-pelok, pelok rambut. Wala bisabt, tidak terlalu lurus. Walal ja'd, dan tidak kerinting sangat, tidak. Baina udhunaihi wa atiqaihi, rambutnya itu ujungnya adalah di antara apa ni, telinga dia dan bahu dia, antara telinga dengan bahu dia, rambut dia. Maknanya ada ketika sekat ni, ada ketika sekat ni, ada ketika sekat ni, tiga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, Nabi SAW dakhmal yadain, berisi dua tangannya, berisi dua tangan dia, tangannya penuh berisi, tidak kata jenis tak ada isi, tidak kata jenis tangan tak ada isi, berisi dua tangannya. Tidak pernah saya melihat selepasnya seumpamanya. Selepas dia tak ada, tak pernah saya tengok orang seperti tu. Dan rambut Nabi SAW adalah kerinting sedikit-sedikit, sedikit kerinting. La ja'dun, tidak terlalu kerinting, wala sabtun, tidak terlalu lurus. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW dakhmar ras, kepalanya itu penuh, kepala dia penuh, besar sikit kepala dia penuh. Wal qadamain, dan kaki dia pun penuh berisi juga. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, tak pernah saya lihat sebelumnya dan sesudahnya seumpamanya, mana orang sepertinya. Wa kana bastal kaffain, Nabi SAW ni tapak tangan dia ni luas, tapak tangan dia luas.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, Nabi SAW dhakhmal qadamain, berisi dua tapak kakinya, hasanal wajh, cantik wajahnya, tak pernah saya lihat selepasnya sesiapa pun seumpamanya. Ini riwayat daripada Anas, lafaz dia beza ni, syathna. Tadi dhakhma sama saja maksudnya, iaitu berisi dua tapak kaki dan dua tapak tangannya. Ini pun lagi sama juga, dhakhmal kaffain, tapak tangan berisi dan tapak kaki pun berisi juga. Tak pernah saya melihat selepasnya. Shibhal lahu, tadi mithlahu, ni shibhal lahu, maknanya sama juga, yang serupa dengan dia lah. Diriwayatkan daripada Mujahid katanya, kami berada dekat Ibnu Abbas. Maka di antara ramai-ramai itu ada yang menyebutkan tentang Dajjal. Mereka mengatakan bahawasanya tertulis di antara dua mata Dajjal itu kafir. Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah dengar itu macam tu. Qala, Nabi SAW bersabda begitu, mengatakan begitu. Tetapi dia ada berkata, yakni hak saya dengar, dia ada berkata, adapun Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, tengoklah kepada kawan kamu ni, teman kamu, mana tengoklah kepada aku sendiri. Nabi Ibrahim lagu mana rupa dia, tubuh dia, tengok aku. Sahibikum tu fanzuru ila sahibikum tu maksudnya diri dia sendirilah, dia suruh tengok dia. Adapun Musa, yang ini Nabi Musa pula, dia adalah seorang Adam, maknanya hitam manis, ja'dun, rambutnya kerincing, ala jamal, berada di atas seekor unta merah, makhtum bi khulbah, yang mana hidung untanya itu dicucuk dengan tali yang dipintal dengan kemas, tali yang dipintal dengan baik, itu khulbah. Khulbah tu makna tali yang dipintal dengan baik. Jadi unta dia tu dicucuk hidungnya dengan tadilah khulbah tadi. Ka'anni anzuru ilaih, semacam aku nampak lagi dia. Ketika mana dia sedang menurun, dia sedang turun, maknanya ke tanah yang rendah. Di wadi ni, di lembah Mekah ni, yulabbi, sedang dia bertalbiyah. Yang di dalam keadaan dia bertalbiyah, aku tengok dia sudah turun ke tempat rendah. Jadi ucap labbaik Allahumma labbaik. Babut talbid, ini bab talbid, yang ini melumurkan sesuatu pada rambut untuk mengemaskan rambut. Talbid. Riwayat daripada Umar, dia berkata, sesiapa yang memintal, yakni rambutnya, maka hendaklah dia cukur kepala. Wala tashabbahu bitalbid, jangan kamu anggap serupa, maknanya pintal rambut itu dengan talbid, yakni berbeza. Ibnu Umar selalu berkata, saya sesungguhnya telah melihat Rasulullah SAW bertalbid, yakni pada ketika buat kerja haji itu, dalam keadaan pakai ihram tu, dia rambut dia tu ditalbid, yakni dikemaskan dengan sesuatu yang melekit, yang melekat rambut dia tu, macam gam gitu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan ihlal dalam keadaan baginda bertalbid, yakni pakai sesuatu yang mengemaskan rambut baginda. Baginda menyebutkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ditambahkan daripada ucapan ini, yakni baginda tidak mengatakan lebih daripada itu. Waktu dia kata, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hafsah, isteri Nabi SAW, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, kenapa orang ni, mereka telah buka umrah dia, halu bi umrah walam tahlil anta min umratik, tetapi engkau tidak pula buka ihram umrah engkau tu. Qala, Nabi SAW menjawab, saya telah mentalbidkan kepala saya, yakni rambut saya, dan saya telah mentaklidkan binatang kurban saya,
yang ni saya telah pakaikan sesuatu di tengkuk binatang kurban saya tu sebagai tanda binatang ini dibawa untuk dikurban, dikurbankan di Mekah. Fala ahillu hatta anhara, saya tidak boleh buka ihram sehinggalah saya menyembelih binatang kurban ini. Babul farq, farq ataupun farq, ini bab belah rambut, belah rambut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW suka melakukan sesuatu yang serupa ataupun menepati amalan ahli kitab dalam perkara yang belum diperintahkan baginda tentangnya. Ahlul kitab yasdiluna asy'arahum, yakni menyikat rambut mereka secara betul. Betul. Sikat tu dia tidak belah rambut dia. Dan orang-orang musyrikun yafruquna ru'usahum, belah rambut pada ketika sikat rambut tu. Maka Nabi SAW pun meluruskan, maknanya dia sikat rambut betul lah, tanpa belah jambul dia tu, bahagian depan ni dia itu ke belakang gitu, dengan tidak belah rambut. Thumma faraqa ba'du, kemudian Nabi SAW belah pula rambut dia tu. Kemudian satu ketika dulu dia tidak belah, lepas pada tu dia belah rambut dia pula. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya semacam saya nampak lagi kepada kilauan wangian pada belahan rambut Nabi SAW ketika mana baginda sedang ihram, yang dipakai ihram. Abdullah berkata dalam riwayatnya, fi mafraqi, tadi mafariqi, seseolahnya belah tu banyak belah, tempat belah tu. Ni tidak satu saja, mafraq. Babul dhawaib, ini bab jambul, jambul rambut depan ni, jambul. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya pernah saya bermalam di rumah Maimunah bintul Harith, mak saudara saya. Rasulullah SAW ada di rumahnya pada malam gilirannya. Qala, kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW bangun untuk bersembahyang pada waktu malam. Aku pun bangun di sebelah kirinya. Qala, kata Ibnu Abbas, dia pun memegang jambul saya lalu memusingkan saya ke sebelah kanannya. So duduk sebelah alik kanan dia, sembahyang itu duduk alik kanan. Dalam riwayat satu lagi, dia kata, Abu Bishr kata bihadza, supaya inilah. Dan dia kata zu'abati, ataupun dia kata zu'abati, mana jambul dia, atau dia kata pegang kepala ke, pegang jambul ke, itulah mana khilaf riwayat itu. Babul qaza', ini bab qaza'. Qaza' ni maknanya simpan setengah rambut dan cukur setengah rambut. Simpan sebahagian daripada rambut dan cukur sebahagian yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya saya mendengar Nabi SAW melarang daripada qaza'. Ubaidullah berkata, saya pun bertanya, apa itu qaza'? Apa itu qaza'? Maka Ubaidullah mengisyaratkan kepada kami, katanya, dia kata apa? Apabila kanak-kanak budak dicukur kepalanya, ditinggal di sini sedikit rambut, di sini ditinggal, sini sedikit rambut, sini gitu. Fa asyara lana, Ubaidullah mengisyaratkan kepada kami maksud sini tadi, ke jambulnya dan ke dua sisi kepalanya, alik ni tinggal kata, alik ni kata. Lepas tu hal lain tu cukup. Ada orang berkata kepada Ubaidullah, bagaimana dengan anak perempuan, wal ulam, dan hamba, bagaimana? Ataupun budak yang lebih besar lagi lah, budak remaja lah, ke mana? Kalau tadi kanak-kanak. Dia kata, Ubaidullah kata, saya tak tahu. Cumanya dia kata lagu tu, dia kata sabi. Dia kata sabi. Dia meriwayatkan perawi hak di atas dia tu, Ubaidullah Umar bin Nafi' ni. Mana dia kata sabi lagu tu, mana kanak-kanak.
Dia tak kata, sebab sabi ni umum dalam bahasa Arab, kanak-kanak, tak tersebut, tak jelas hak lelaki ke perempuan kalau ke mana, tak jelas. Qala Ubaidullah kata, selepas tu saya pun kembali semula pergi tanya dia pula. Faqala, maka dia pun berkata, jadi perawi di atas dia, ammal qussah wal qafah, adapun qussah dan qafah untuk budak lelaki, maka tidak mengapa dengannya. Qussah ni maknanya nak cukur sini. Budak ni kan dia ada bulu, kalau kita gunting rambut tu dia ada bulu banyak sikit. Nak cukur, nak suruh licin kot ni tak apa. Dan bulu ni, bulu belakang tekak kita di belakang leher kita ni. Ni belakang. Tu tak apa nak cuci hak tu, kata dia. Itu tidak termasuk qazak tu. Itu dia nak ayatnya. Tak mengapa. Tetapi qazak ni yang dilarang ini iaitu ditinggalkan pada jambul itu sedikit rambut. Tidak ada, dalam keadaan tidak ada di kepalanya selain hak tu. Begitu juga ditinggalkan di sebelah kepala dia ini, ni sebelah ni dan sebelah ni. Lagu qazak. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada qazak. Ini bab tatyibil mar'ah zawjaha biyadaiha. Ini bab isteri memakaikan wangian kepada suaminya dengan dua tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya telah memakaikan wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua tangan saya, yakni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pakai ihram, yakni sebelum dia pakai ihram. Dan saya pakaikan wangian kepadanya ketika di Mina sebelum baginda melakukan tawaf ifadah. Bab tib fil ra's wal lihyah. Ini bab wangian di kepala dan di janggut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya selalu memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saya selalu memakaikan wangian yang terbaik kami ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pakaikan kepada Nabi itu wangi-wangian yang terbaik lah, yang paling sedap lah ada. Sehingga saya mendapati wabisah atib, yakni kilauan wangian itu pada kepala dan janggutnya. Mana nampak kesan wangian. Babul imtishab, ini bab menyikat rambut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa ada seorang lelaki mengintai melalui lubang ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggaru kepalanya dengan sikat rambut. Dengan sikat. Faqala, maka Sahal berkata, kalau aku tahu engkau tengok tadi, tentu aku cucuk mata engkau. Tentu aku cucuk mata engkau dengannya. Dengan sesuatu lah, ataupun dengan sikat ke apa ke. Keizinan itu ditentukan kerana untuk menjaga penglihatan. Sebab tu ya suruh minta izin tu, disyariatkan minta izin dulu nak masuk ke dalam rumah orang, takut nampak lah. Maka lu tengok itar lagu tu apa maknanya. Bab tarjilil haid zaujaha, ini bab perempuan yang kedatangan haid menyikat rambut suaminya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya selalu menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya sedang haid. Dengan sanadnya Imam Azubatu juga mithlahu babut tarajul ataupun tarjil, ini bab tarjil, menyikat rambut. Ini bab menyikat rambut. Tadi salah lagi, kalau kita pakai hak ni tarjil dengan makna menyikat rambut juga. Hak tadi imtisyab dengan makna dengan makna menyimpan sikat, boleh juga. Ataupun hak tadi makna menyikat rambut, hak ni makna cara menyikat rambut. Bezalah sikit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda suka menganan setakat yang dapat, sedapat mungkin suka menganan dalam menyikat rambutnya dan dalam berwudu.
Sikat rambut pun sikat balik kanan dulu. Itu cara dia menyikat rambut. Bau ma yuzkaru fil misk. Sikat itulah. Nampaknya kita baca bab ni banyak kalah dah, tapi sambungan daripada hak dulu lagi, bab dai rambut sudah bincang dah sebelum pada ni. Ini pula cerita rambut ni pula. Ini semua masuk dalam bab apa? Bab pakaian dan perhiasan. Apa tujuan buat bagi semua ni? Nak ceritanya rambut ni satu perhiasan juga kepada manusia, kepada orang. Rambut membuatkan orang tu jadi lebih cantik, lebih comel dan lebih menarik. Rambut juga adalah satu perkara yang menambahkan seri pada seseorang itu. Menambahkan seri pada seseorang itu. Dan rambut boleh dijaga. Bahkan dalam hadis-hadis ini kita tengok Nabi SAW menyimpan rambut 2-3 peringkat rambut dia tu. Dan Nabi-Nabi yang lain pun disebutkan rambut pun panjang juga. Hak ni rambut keriting, hak ni rambut lagu ni dia sebut rambut tu. Maknanya ini satu kecantikan. Tak ada pula disebut dalam bab perhiasan ataupun kecantikan ini cukur kepala. Tak ada pula. Maknanya cukur kepala tu bab lain. Mana tak sewi nampak comel, tak sewi nampak janggut lah. Boleh nampak hina. Boleh nampak lagu tu. Sebab pergi di Mekah tu buat haji tu, setelah selesai semua cukur kepala tu. Tentu nak menampakkan kehambaan di situ. Nak menampakkan kehambaan. Dalam keadaan lain disuruh, bahkan ditunjukkan kepada kita bagaimana suruh jaga rambut. Suruh jaga rambut. Daripada sini juga maknanya ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa tak pakai kepiah tu tak apa. Tak pakai kepiah tu tak apa. Bukanlah suatu yang mesti. Bukanlah suatu yang mesti. Walaupun Nabi SAW ada pakai kepiah, pakai sebab ada ketika, tapi ada ketika dia tidak pakai. Sehingga sahabat-sahabat ni nampak tahu, boleh cerita rambut dia lagu mana. Kalau rambut dia tu tudung sama, nak ayat lagu mana. Begitu juga tentang Nabi-Nabi yang lain pun lagu tu juga. Kalaulah tudung, tutup lah, kau tak nampak lah, tak boleh nak gambarkan dengan tepat rambut dia tu penuh ke, ataupun rambut dia tu berapa uban dia, nak tahu lagu mana kalau duk tutup sama. Ini menunjukkan ada ketikanya dia buka rambut dia tu. Walaupun menjadi kebiasaan orang Arab pakai serban tudung kepala gapo ni, itu kebiasaan orang Arab. Nabi SAW sebagai salah seorang orang Arab, dia pun lagu tu juga. Mana orang kafir Mekah pun pakai serban juga, bukan tak pakai juga. Jadi serban tu bukan khusus dengan orang Islam saja pada masa itu, tidak. Seperti mana mereka itu makan apa nama ni, roti, Nabi SAW pun makan roti juga lagu tu. Dia pakai, orang lain pakai selipar lagu mana, Nabi SAW pun pakai selipar lagu tu juga, lebih kurang dalam bab tu. Ini orang panggil termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Bahkan orang-orang yang terlalu terikat sangat sehingga kalau nak semaya, kalau masa lain tak pakai kepiah, masa nak semaya pakai kepiah. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni banyak sangat Nabi SAW pakai kain saja, selai saja, mana tak ada ayat dia tudung kepala. Bahkan ada berapa kali dia kita jumpa dalam hadis Bukhari ni sendiri, sahabat-sahabat maknanya pakai kain saja, tak ada tudung kepala, tak ada. Padahal ada, duduk sakut tu ada saja, dia tak boleh pakai. Ini menunjukkan tidaklah tudung kepala tu sebagai suatu perkara yang mesti, yang memberi kelebihan kepada orang semaya tu. Adapun semua hadis-hadis yang mengatakan kalau pakai serban semaya ni pahala dia lebih 70 kali ganda tak pakai serban, itu semuanya maudhu' belaka, falsu belaka hadis itu, tak boleh dipakai. Lepas tu dia cerita di sini hak tidak maksudlah, hak maksud asalnya cerita rambut ni, iaitu Nabi SAW tidak terlalu tinggi telajak, tak. Pendek pun tak juga,
Sederhana lah maksudnya. Putih dia tu putih, tapi tidak putih seperti putih kapur, ataupun putih kebiruan macam orang sakit. Tidak juga lagu tu. Putih dia ni putih merah. Itu Nabi SAW. Dan bukan dia ni hitam manis, tak juga. Walaysa bil Adam. Adam tu maknanya hitam manis. Supaya gandum kulit dia tu. Tidak. Supaya kulit gandum, supaya kulit padi yang masuk. Tidak lagu tu. Maknanya putih lah. Putih berseri. Wala bil ja'dil qatat, tidak juga rambutnya terkerinting sangat. Betul sangat pun tak juga. Ni hendak sini. Jadi Nabi SAW dia menyimpan rambut, dan rambut dia tu tidak terlalu keriting, tidak terlalu betul. Maknanya comel lah orang yang rambutnya lagu tu cantik. Kalau betul sangat tak comel juga. Kalau keriting sangat pun tak comel juga. Tapi kalau pelak-pelak sikit-sikit tu, terutama kalau panjang nampak pelak-pelak, itu comel. Dan ia juga menunjukkan kesederhanaan jiwa ataupun peribadi orang tu. Lepas tu di sini disebutkan ketika umur 40 tahun, duduk di Mekah 10 tahun, duduk di Madinah 10 tahun. Ini disebut secara umum ni, yang tepatnya seperti mana dalam riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Bukhari yang lain. Riwayat Aisyah disebutkan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ini dia gugurkan 3 tahun tu. Gitulah. Dia wafat di permulaan, maknanya alah ke awal 60 lah, 60-an awal, bukanlah ke ujung 60-an itu. Tidak. Itu makna ala ra'si sittina sanah. Di permulaan 60-an. 60 di permulaan 63 lah kalau kita maklumnya. Dalam riwayat-riwayat yang sahihnya 63 tahun. Ketika dia mati itu, wawul hal. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ketika dia mati itu, keadaan rambutnya dan janggutnya tidak ada 20 lah yang berubah. Itu keadaan. Maknanya menandakan orang yang sihat. Nabi SAW ni seorang yang sihat. Kalau tidak sihat, ada penyakit dia berubah. Pasal apa? Masalah dia tanggung tu, dia hadapi tu berat. Kalau orang lain pada berubah, botak kepala, dia tak botak. Nabi SAW ni tak botak. Dia tak botak. Rambut dia penuh. Dan hak berubah saat ni pun 20. Ada dalam riwayat Tabarani disebut 30. Itu tidak betul. Riwayat itu dhaif. Tak betul. Hak betulnya hak ni tidak lebih daripada 20. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 15. Paling tinggi 20. Inilah seperti dalam riwayat ni. Maknanya sikit tu 20 tu. Sikit tu 20 tu. Setara tu pun ada riwayat menyebutkan Nabi SAW dia pakai khidab. Baru ni kita sudah jumpa dia dye juga rambut. Dia dye juga. Kemudian dia dye itu mengikut kebanyakan riwayatnya, tidak kata pada ketika nak pergi perang saja. Tak. Ketika nak pergi perang apa? Ini ada keharusan lah bagi orang yang nak dye rambut dia. Walaupun kita kata tak sewi nampak tua, ikut dia lah. Waktu tu ikut dia. Baru ni kita sudah sebut dah masalah dye itu, dye warna gapo, sudah sebut dah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dye dengan hitam, warna hitam. Hak merah pun boleh juga kalau sekiranya asal rambut dia tu merah. Ataupun rambut yang apa ni warna dark brown, orang kata. Sebab kebanyakan orang kita ni dye lah tu sesuai dengan rambut dia lah. Jangan we nampak pelik. Jangan we nampak pelik. Kalau lah dia sebab baru ni lah kita sudah bicara. Kalau rambut dia asalnya hitam, dia dye merah, jadi nampak juga, orang nampak juga dia dye. Kalau dengan maksud nak menakutkan musuh, musuh tak takut, dia tahu dah ni dia dye rambut. Jadi sesuai dengan asal, sesuai dengan asal. Ada keharusan lah, ada keharusan. Walaupun ada ulama mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram, ada dye itu, tetapi kebanyakan ulama mengatakan harus, boleh. Bahkan yang mengatakan sunnah pun ramai juga. Sebab apa? Sahabat-sahabat ramai buat ni. Kalau tidak sunnah dia buat ke dia. Bukan ketika perang pun pakai ni.
bukan ketika perang. Setengah-setengah orang dia kata ini boleh ni pada ketika perang sahaja. Tidak. Tidak khusus dengan perang. Maknanya dalam keadaan perang itu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi patut dijaganya. Ini semua menunjukkan Islam ni tidak suruh kita ni comel. Mana kalau kita gigi cabut, sekarang ni molek lah sekarang ni. Ada buat gigi, pakai gigi palsu lah, jangan nampak tua tu. Kalau rambut saat ni ada ubat tu dia pakai khidab, tak sempat nampak. Kalau gigi, tak sempat nampak lah tua tu melalui rongok tu. Pakailah gigi palsu. Nabi SAW sentiasa buat lagu tu. Sahabat dia rompong hidung ni, hilang hidung tak ada. Pakai hidung perak, dia tak larang, cumanya bau hidung. Bila sahabat tu pakai hidung mah tak bau, tak apa, dia biarkan. Dia biarkan. Hak zaman dulu setakat tu hak boleh buat ni. Kalau sekarang ni, kalau orang tu tak ada hidung, boleh bubuh hidung. Apa tak boleh? Kalau boleh bubuh hidung yang molek, lebih cantik lagi daripada emas tu. Apa tak boleh? Nabi SAW tidak larang dia pakai hidung mah. Padahal hidung mah tu bukan hidung hak sebenar. Kalaulah boleh dijahit buat cara mana seperti hidung nampak, hidung hak sebenar, apa salah? Hak yang dikatakan dilarang mengubah kejadian Allah tu, kejadian Allah hak mana? Setengah orang dia kata tak boleh ubah kejadian Allah. Dah kita ni Tuhan buat rompong, biarnya rompong situ. Dah Tuhan buat kita ni rongok dah gigi tua, biarnya rongok. Itu bukan makna kalau kita pakai gigi palsu makna mengubah kejadian Allah. Tidak. Kejadian Allah hak asal, hak maksud tak boleh ubah tu hak sempurna. Lagu mana hak sempurna? Hak tak boleh ubah. Lagu mana hak sempurna? Mana kalau asalnya orang ni 5 jari sebelah, tiba-tiba ada 6. Kita buat hak satu lagi tu, kalau boleh buat, itu tidak mengubah kejadian. Kau comel bang. Kalau tidak dia jadi sakit jiwa pula budak tu. Nak boleh sampai ketua tu tak tahu nak jadi lagu mana. Begitu juga orang lain-lain. Begitu juga orang lain-lain. Maksud mengubah kejadian Allah tu, ubahlah kau udah. Ni supaya Sarawak misalnya, Sarawak ni telinga ni hak tak ada lubang, dia buat lubang luar je bubuh gapo-gapo. Tu itu masuk dalam taghyir khalqillah. Ikut hak syaitan tu, fala yughayyirunna khalqallah. Hak maksud dalam Quran tu, mereka pasti akan mengubah kejadian Allah. Syaitan akan dorong dia buat. Hak tu tak bolehnya. Hak tu tak boleh. Ataupun setengah-setengah orang Afrika tu dia berasa rongok gigi ni comel, dia buat rongok gigi, cabut gigi, hang boleh kemah ni cabut, comel bahasa ke dia. Itu tak boleh, tak boleh lagu tu. Ataupun ni orang Afrika juga, dia nak suruh hatu takut, dia ni itu dengan pisah ni sampai jadi jalur-jalur muka ni, alik ni 2, alik ni 3 dia buat. Nak suruh hatu takut kononnya, jadi huduhlah rupa. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Adapun kalau Allah kecomel, Allah kemolek, kita tengok banyak contoh Nabi SAW biarkan, dia benarkan. Apatah lagi kalau zaman sekarang ni banyak kemajuan dari segi mengubah orang ni, plastik surgery-nya macam-macam caranya. Itu tak ada masalah, boleh dibuat tu. Seterusnya tak pernah saya melihat seorang yang paling comel pakai satu suit lengkap pakaian merah daripada Nabi SAW. Dia tengok Nabi pakai merah semua ni paling comel. Tak pernah dia tengok orang secomel tu. Hak sebelum pada ni kata pakai merah tak boleh tu ada sebab-sebab tertentu lah maknanya. Sebab apa? Nabi SAW pun ada pakai hak merah ni. Kalau tak boleh tentu dia tak pakai. Ni merah belakang ni, baru satu suit orang panggil nama merah. Hullah tu maknanya satu suit lengkap, mana baju pun merah, kain pun merah. Mana boleh? Lepas tu kata tak boleh, tak tahulah. Ada keadaan-keadaan tertentu seperti yang kita sudah bincang dah sebelum ni, masalah warna-warna tu sesuai dengan keadaan. Seperti anda sebut hak mudahnya dalam masyarakat kita ni, kalau lembu yang marah, kalau pakai merah yang hambak, tak tahu lagu mana jadi setara binatang dia tu reti berkali darah ni. Dia jadi naik angin. Tak boleh pakai dalam keadaan tu. Misal sekurang-kurangnya. Dulu kita sudah sebut dah. Kalau pergi perang, duduk dalam hutan,
dah apa dia pohon kayu. Pakai sepatu baju askar tu lah. Tak boleh nak pakai merah nyala. Situ nampak ke musuh. Tak sesuai. Gitulah. Lepas pada tu Jummah Nabi SAW ini la tadribu qariban min mankibihi, memukul hampir bahu dia. Mana mencecah bahunya, lepas pada tu dia sebut ni lah, cerita apa ni, Nabi Isa gapo ni, dia nampak ni, tunjuk ni, tunjuk ni dalam mimpi, ataupun ditunjukkan kepada kemalam tadi, maknanya di alam mithal tunjuk ni. Bukan makna tunjuk ni tunjuk sengoti, sebab dalam hadis yang lain disebutkan apa ni, Dajjal ni tak boleh masuk Mekah. Belah mana pergi tawaf pula ni, belah mana pergi tawaf pula ni. Hak ni ditunjukkan kepada dia, orang lain tak nampak. Ditunjuk tu di alam mithal, bukan hak tu. Walaupun ada setengah ulama dia kata hak tak boleh tu, hak selepas, hak kemudian apabila dia keluar sebenar tu tak boleh masuk Mekah. Pada masa Nabi SAW tu dia boleh masuk. Ada juga yang mengatakan begitu, tapi pada ananya yang lebih tepatnya ni adalah isyarat. Nak mengisyaratkan kepada orang-orang seperti Dajjal itu boleh pergi ke Mekah, boleh tawaf Kaabah, boleh buat apa-apa ibadat. Jangan kita keliru. Kita tak boleh tengok kepada amalan itu saja, kena tengok akidah dia apa. Kalau kita baca sejarah Guru Nanak, yang dianggap sebagai pengasas agama Sikh, dia pergi Mekah, dia tawaf Kaabah, dia tawaf. Apa kita nak kata dia dah tentu dah. Kalau hak zaman itu sebelum pada Nabi Muhammad SAW, boleh jadi dia tu Nabi, kita kata. Dah kalau hak selepas Nabi SAW ni tak ada dah Nabi. Tak ada dah Nabi. Kalau orang dakwa dia jadi Nabi, itu palsu. Lepas dia boleh pergi Mekah. Hak ni lah maksudnya. Hak ni maksud. Ramai lagi macam-macam lagi akidah salah ke apa, boleh pergi tawaf. Lepas tu Nabi Isa pun duduk tawaf dia. Ini dia isyarat kepada setiap kebatilan mesti ada yang hak akan datang menyapunya, membersihkannya. Itu sudah jadi sunnatullah. Terutama dalam bab akidah. Walaupun kita tidak faham macam mana penyelesaiannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan buat mari juga. Kalau kita kata nak bersih najis, nak bersih hak ni semua orang boleh buat. Tapi kalau nak bersih akidah, nak tahu mana kan? Jadi akidah ni molek. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan dalam sunnatullah dia. Akan berlaku begini. Setiap ada kebatilan akan ada yang hak. Setiap yang palsu akan ada yang benar, yang asli. Hak asli itu akan menghapuskan yang palsu. Itulah isyaratnya. Dan dalam kenyataannya pun akan datang begitulah. Apabila Dajjal tu keluar, Nabi Isa tu akan mari pula lepas pada dia. Itulah isyarat pada hak tu. Bila-bila masa pun lagu tu. Hak dia nak cerita sininya, Nabi Isa tu rambut dia tu mencecah bahu dia, panjang rambut, mencecah bahu dia. Makna dia tahu rambut panjang. Nabi Isa tu pun rambut panjang. Tahu rambut panjang tak apa, kalau boleh jagalah. Kalau tahu rambut panjang tak boleh jaga, tak boleh, tak ada kelebihannya. Kalau tahu rambut panjang boleh jaga, tidak menyusahkan diri sendiri, tak apa. Hak seorang lagi tu rambut keriting. Dia kata rambut keriting. Dajjal tu rambut dia keriting, kotak, ja'dun qatit. Mana keriting ni bukan keriting sikit-sikit, tidak. Tetapi kuat. Lepas tu mata dia gini-gini. Itu seperti mana kita sudah selalu jumpa lah. Selalu jumpa. Apa yang jadi mata dia tu tubik gitu, sebuah buah anggur gitu. Ni isyarat lah, isyarat dia dakwa jadi Tuhan, dia dakwa gitu gini, sedangkan dia tu sendiri cacat. Apa yang dia tak boleh baiki mata dia tu dulu sebelum nak kira hak lain tu. Kalau hidup, hak mati boleh hidup dia. Dia tak percaya aku ni Tuhan. Ayah hak mati tu, ayah seseorang hak mati tu,
dia boleh pergi hidup balik. Dia kata betul dia ni, betul dia ni. Orang hak mati dah, nak kali, nak apa? Dia boleh buat belaka. Tapi hak depan di muka dia tu semua orang nampak. Dia tak boleh nak baiki. Lagu tu ke Tuhan, hak kurang lagu tu. Itu tanda. Tetapi orang yang sesat tak nampak, mata hati dia tertutup, dia tak nampak. Dia tak akan nampak. Lepas tu duduk sebut ni lah, rambut Nabi SAW yang cecah bahu dia. Maknanya kadang-kadang Nabi SAW ni ketika pendek, dia pendek setakat ni. Kalau panjang sikit, sekat tekak ni. Panjang lagi sekat ni, sekat bahu. Lepas tu rambut dia tu keriting sikit-sikit, pelak lah kita katakan, comel. Lagu tu orangnya comel. Lain-lain ni pun lagu tu. Lepas tu ada ceritakan Nabi SAW ni, kepala dia ni penuh. Kepala dia besar, berisi. Begitu juga tapak kaki dia, tangan dia pun berisi. Tidak kata tangan jenis kepek, tidak kata tangan jenis kepek, tapi tangan dia ni jenis berisi. Berisi memberi makna bertenaga. Memberi makna bertenaga. Lepas tu kalau dalam ilmu tapak tangan ni, dia banyak hikmat dia pulanya. Kalau berisi sini apa makna, berisi sini apa makna, gembur ni memberi makna gapo dia, gembur ni memberi makna gapo dia. Bahkan ada tanda-tanda tu kalau orang mandu gapo pada tapak tangan, kalau kepek pada tempat-tempat yang tertentu, maknanya berisi itu menandakan kesuburan, kesegaran. Tapi kalau berisi sangat, tak molek pula, dia jadi lagu lain. Ini makna berisi, tidaklah berisi pelik. Berisi itu pelik, tidak, sekadar nak menyatakan berisi, tidak kata kepek. Tak pernah lihat seumpamanya, mana lagu tu tak pernah lihat berisi. Comel lagu tu tak pernah dilihat oleh sahabat ni. Lepas tu ada sebut Dajjal ni, ada ditulis di antara dua mata dia tu kafir. Ibnu Abbas kata dia tak ada dengar lagu tu. Ini bukan bermakna tak ada dengar, ni benda ni tak ada. Ibnu Abbas tak dengar. Ibnu Abbas tak dengar. Nabi SAW kata lagu tu. Dia dengarnya, dia kata lagu ni, Ibrahim tu tengok ke saya lah. Lepas pada tu Nabi Musa ni lagu ni, rambut dia keriting. Dia sebut kulitnya kulit hitam manis. Dia sebut. Tapi dalam riwayat yang lain memang ada sebut, riwayat sahabat-sahabat yang lain memang ada tulis kafir atau kafara, memang ada sebut. Dan riwayat-riwayat itu sahih. Riwayat ni Ibnu Abbas menafikan, tidak bermakna hakikatnya tak ada. Dia hanya menafikan hak dia dengar. Dia tak ada dengar. Tidak semesti semua dia dengar. Maknanya Nabi kita Muhammad SAW ni banyak serupa dengan Nabi Ibrahim. Kalau nak tengok Nabi Ibrahim, tengok dia lah. Gitu. Nabi Musa rajulun Adam, orangnya hitam manis kulitnya. Rambut dia keriting. Nabi Musa. Maknanya tidak kata Dajjal saja keriting rambut ni, maknanya orang keriting rambut tak molek sepada Dajjal. Nabi Musa pun keriting juga rambut. Dia bukan itu segala-galanya yang menentukan segala-galanya, tidak. Tak boleh kita tengok atas perkara tu. Di sini dia sebut pula Nabi Musa pun keriting rambut dia. Dah kejadian dia lagu tu, Tuhan buat dia. Bab talbid. Ini bab talbid. Talbid ini makna mengemaskan rambut dengan sesuatu. Kalau kita ada setengah-setengah minyak rambut, kan minyak rambut jenis krim, hak jenis likat tu, pekat tu. Setengah-setengah minyak rambut, kalau kita pakai minyak rambut jadi kemas rambut. Tu minyak rambut lagu tu. Itu talbid lah tu, jenis talbid juga. Cumanya dalam masalah orang buat kerja haji tu, dia talbid tak boleh pakai hak bang wangi lagu tu. Tak boleh. Sebab hak tu masuk dalam wangian, wangi-wangian ni tak boleh pakai. Kalau sekiranya semata-mata mengemaskan rambut dengan tidak bau hawa-hawa sikit-sikit tu tak kira lah tu kemas rambut dengan dengan kita ambil ni bunga raya. Bunga raya tu dia asah
biar pekat semua kepala memang molek bunga raya tu. Dia ubat pun, ubat sakit kepala. Imam Bukhari sendiri pun buta mata dia comot tu atas kepala dia, kemudiannya dapat melihat kembali. Bunga raya tu hikmat besar tu. Itu pun mengemaskan rambut juga, dan kutu ke apa pun payah nak apa ni, nak duduk di kepala kalau pakai tu. Itu pun jenis talbid juga, ataupun bentuk-bentuk lain lah, benda-benda lain boleh juga diguna, tak mesti hak tu, benda-benda lain yang boleh mengemaskan rambut. Ini semua menunjukkan kita kena jaga rambut kita, kena jaga kepala kita. Jangan sampai beberapa hari kita tak boleh nak cara, terutamanya pada masa buat haji ni, sampai jadi penyakit pula. Jadi berkurak pula kepala tu, tak ada pasal. Ni nak suruh nak jagalah ni, cara nak jaga. Artinya boleh kita tahu rambut panjang, tapi kena jaga. Kena jaga dengan sebaik-baiknya. Ni bab haji ni sebenarnya. Sayyidina Umar kata sesiapa yang pita rambut dia, kalau rambut dia panjang dia pita rambut dia kena cukur tu bila dia nak selesaikan haji dia. Jangan dia anggap serupa dengan talbid. Pita rambut tu tidak serupa dengan talbid. Talbid lain. Talbid tu memang sunnah Nabi. Tapi kalau pintal itu tak boleh, dia kena cukur kepala, tak memadai dengan gunting. Begitulah. Dia pun kata saya melihat Nabi SAW bertalbid. Hak selepas ni pun lagu tu juga, talbid juga, mana Nabi pakai sesuatu yang mengemaskan rambutnya. Hak selagi ni pun lagu tu juga. Hak nak ceritanya rambut, lepas tu bab belah rambut. Ini semua nak suruh comel, lepas tu kalau belah, lepas tu tak nampak, maka dia belah tak comel. Ni maknanya nampak lah. Belah nampak rambut tu. Sebab tu boleh dia kata Nabi SAW belah rambut ke apa, sebab dia nampak lah. Ini bermakna tidaklah Nabi SAW tu terlalu kemas sangat dari segi pakai kepiah, pakai serbannya, seperti mana orang kita sungguh-sungguh nak ke mana pun pakai kepiah macam pakulak kepiah tu pun pergi macam dengan kepiah tu. Adalah benda-benda hak tak betul tu dari segi fahamannya. Di antaranya masuk jamban kena tudung kepala lah, dia pakai kepiah. Padahalnya dia kata kalau tidak tudung kepala ni syaitan lomo najis atas kepala. Pas tidak atas kepala saja boleh lomo lain, tubuh lain nak mana? Tu. Kalau lah dia nak apa ni mengganggu kita lah, boleh tahan comel lain, pas takkan nak selimut pula. Tengok duduk buang air tu. Tu semua tak ada hadis belaka, tu tak ada. Cumanya yang ada Nabi SAW tudung untuk tasatur, untuk melindungi diri dia, seperti mana pergi jauh, nak buang air pergi jauh, supaya apa? Supaya tak ternampak pada orang, supaya orang tidak apa ni melintah di situ, tempat-tempat yang jauh. Lepas tu tempat yang jauh, lepas tu rendah pula, supaya tak nampak. Apa cara apa kita kena buat tak nampak? Ni dah kalau dalam jamban tudung semua dah nak tudung buat kau dia. Lepas tu tudung dengan piah saja tak ada mana. Tudung ni tak sampai kenal kan, malu keadaan itu. Itu tujuan sebenarnya. Tapi orang yang tidak faham, dia ambil piah pergi. Tak perlu semua. Ni bab belah rambut. Ibnu Abbas kata Nabi SAW dia suka buat serupa dengan ahli kitab dalam perkara-perkara yang belum ada perintah daripada Allah SWT. Dia tengok ahli kitab, sebab ahli kitab ni asalnya memang daripada agama hak sebenar juga. Hak selewengkan tu tak kira lah hak tu. Lepas tu kalau sekiranya tak betul, hak sudah diselewengkan, tentu Allah SWT akan tegur. Kalau dia tidak tegur, maknanya molek lah, begitu teruskan lah. Dia tidak buat serupa dengan puak-puak musyrikun. Ahlul kitab ni dia sikat rambut betul. Mana sikat rambut betul ni kita kata gini lah. Tak ada belah. Belah tu tak ada. Dia sikat rambut betul. Begitu. Orang-orang musyrikun belah rambut dia. Orang musyrikun belah rambut dia. Nabi SAW pun maknanya menyikat betul rambut dia ni. Hak depan ni dia ke belakang, bawa gitu. Selepas tu dia belah pula. Selepas tu ada beberapa perkara
yang mana Nabi SAW di peringkat permulaannya memang dia ikut cara ahli kitab, tapi kemudian dia buat tak serupa. Ada beberapa perkara di antaranya hak ni, mula-mula dia ikut cara ahli kitab, sikap betul gitu, pada tu dia belah walaupun serupa dengan musyrikin. Walaupun serupa dengan musyrikin. Dan ada beberapa masalah yang lain lagi, di antaranya yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Mula-mula Nabi SAW tidak dye rambut dia. Tidak dye rambut dia. Yang serupa dengan ahli kitab, tidak dye rambut. Lepas tu dia dye rambut dia. Thumma fa'alahu. Dan puasa Ashura. Mula-mula dia puasa Ashura. Puasa. Pada tu dia tidak puasa hari yang ke-10 tu saja. Bahkan dia puasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-11. Dia buat tak serupa. Lepas tu menghadap kepada Baitul Maqdis. Mula-mula ikut ahli kitab. Lepas pada tu tidak, menghadap kepada Kaabah. Mula-mula Nabi SAW tidak bergaul dengan perempuan haid, dengan isteri dia yang mari kotor, dia tidak bergaul. Lepas pada tu dia bergaul, duduk sekali, tidur, bahkan tidur sekali dengan isteri dia yang mari kotor. Mula-mula Nabi SAW puasa pada hari Jumaat, ikut ahli kitab, ikut ahli kitab. Kemudian dia larang puasa pada hari Jumaat, dan dia sendiri pun tak puasa, kecuali kalau betulan dengan hak dia selalu puasa lah. Begitulah beberapa perkara yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Termasuklah hak ni, mula-mula dia ikut ahli kitab, lepas pada tu dak. Lepas tu apa kata ulama pula dalam masalah ni? Dalam masalah ni, nak sisir rambut lagu mana? Boleh berlaku, boleh berlaku, harus berlaku. Tetapi setengah ulama mengatakan lebih baik kita belah rambut, sebab akhirnya Nabi SAW belah. Tapi adakah Nabi SAW larang daripada sikat rambut dengan betul tu? Tidak juga. Sebab apa? Sahabat-sahabat ramai lagi sikat rambut dengan betul selepas Nabi SAW, menunjukkan sikat rambut dengan betul, dengan lurus itu tidak mansuh, bukan mansuh. Kalau mansuh tentu sahabat-sahabat tak ada buat, pakai belah belakang. Lepas tu nak belah ni belah mana? Ikutlah, kalau nak kira dari segi keharusan tu boleh lah, kau nak belah tepi, kau nak belah tengah. Tapi Nabi SAW dia belah ni belah tengah, seperti orang perempuan belah tengah gitu. Dia belah tengah, bukan belah tepi, belah tengah. Tapi kalau orang tu nak belah tepi, ikut dia lah waktu tu, boleh juga. Haruslah. Lepas tu Aisyah kata, semacam aku nampak lagi kilauan, wangian di belahan rambut. Artinya Nabi SAW belah rambut dia, dan nampak setengah-setengah wangian zaman itu dia berjirim, dia nampak, apabila dia beku tu nampak macam kuping gitu, nampak bersinar-sinar. Wangi-wangian tu setengah-setengah tu tak ada lagu tu, dia tidak berjirim, hanya air saja, jenis air macam sekarang lah kebanyakan wangian lagu tu lah. Tapi pada masa tu setengah-setengah wangian ni kalau dilomor, dia akan jadi berkeping-keping. Dia akan jadi berkeping, sikit-sikit lah. Dan hak tu nampak kilap-kilap nampak. Dia nampak di mana? Di belahan rambut Nabi SAW. Ni ketika mana? Ketika Nabi SAW pakai ihram, memang tak boleh tudunglah kepala ni. Hak tu jadi jelas lah nampak tu. Babul zawaib, ini bab jambul. Maknanya jambul ni ada juga. Tadi nasiyah ni makna jambul. Zawaib, jambul. Hak depan ni pun boleh, hak belakang ni pun, hak ni mari sini, zawaib. Kalau orang perempuan mari sini, dia jadi, kalau orang rambut comel tu jadi kekok, kau ikut lah. Itu zawaib juga, termasuk dalam zawaib. Ataupun rambut orang depan. Artinya Imam Bukhari buat bab ni, tajuk lagu ni, dia nak ceritanya di antara hak comel lah kalau boleh. Sipal lah hak ni kalau kita ada rambut. Ini di antara perkara yang mencomelkan seseorang itu. Ni ada jambu, ada gapo ni, di antara hak comel. Kecuali kalau kita tak ada. Kalau kita tak ada pun, kita sudah jumpa kan dalam hadis tu, ada hak botak salah seorangnya kan, gapo dia hak mun Nabi SAW bertanya, dia kata hak paling naknya kalau bolehnya rambut ni penuh. Maknanya nak ayatnya manusia nak
nak lagu tu comel. Nak ke comel tu. Dan Nabi SAW tidak halal, tidak halal. Tidak halal. Yang mana kemudiannya dia dapat tu. Dia dapat. Dia tidak halal. Bermakna taruh rambut, simpan rambut ni memang dikehendaki. Tetapi orang-orang kita ni kadang-kadang dia tak kerti, dia cukur semacam, dia balah pula dengan rambut. Tak boleh 2 minggu mesti cukur. Naik 2 minggu cukur. Itu telajak tu, telajak. Telajak gitu. Sebab tu Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah dia kata tu. Cukur kepala tu. Acak-acak sangat, dan itu termasuk dalam muslah. Muslah tu makna menghuduhkan kejadian Allah. Dia kata bid'ah. Nabi SAW tak ada buat lagu tu. Dalam kitab Fiqh Syafi'i pun, kalau kita tengok kitab Fiqh Syafi'i, dalam kitab Iqna' misalnya, dia kata makruh cukur kepala sama, makruh. Lepas tu orang kata comel macam comel lagu mana. Kalau kita tengok dalam Bukhari ni ada bab-bab ni, bab jambu lah, bab gapo lah, nak ke dia ni. Nabi SAW pegang di jambu dia ketika semaya tu, pusing dia, mari duduk alik kanan. Lepas tu jambu ni comel. Lepas kalau comel, dah kalau tudung semacam, mana nak nampak comel kelebihan dia. Ini menunjukkan secara tidak langsung keharusan untuk membuka kepala tu. Bagi lelaki lah, bagi perempuan tu soal lain, waktu tu bab lain, waktu tu bagi lelaki. Babul qaza'. Ini bab qaza'. Baru ni pun anda sudah sebut dah, qaza' ni hak lagu tu lah, tak boleh. Orang kita kata, orang zaman itu, tutup guru zaman itu balah bab ni bercara ke qaza' ni. Dia kata gunting rambut sepuluh kita duk gunting lah, pendek alik belakang sikit ni, ataupun mesing sikit alik belakang ni, lepas tu tinggal panjang sikit di depan, hak tu qaza', kata dia. Sedangkan dalam hadis ni dengan jelas sebut lagu mana qaza' ni. Cukup terus, tinggal sini, tinggal sini, tinggal sini, ataupun tinggal atas ni saja. Tak comel lagu tu. Sebab apa Nabi larang? Sebab tak comel. Tu je dah. Tahu biar penuh comel. Tahu buat lagu tu tak comel. Sebab itu Nabi SAW tak beri. Tapi kalau orang buat juga, apa hukumnya? Khilaf ulama pula. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan khilaful aula. Kalau hak lagu tu, ya tu pun makruh. Kalau khilaful aula ingat lagi. Apatah lagi kalau tidak cukup, pendek sikitnya, tak termasuk dalam makruh, tak termasuk dalam khilaful aula pun. Memang boleh, harus. Dan kita berasa selesa. Kita pendek rambut. Kalau kita panjang rambut, tak selesa. Duduk katakanlah nak kerja, mari semacam lah ke depan. Kalau panjang, jatuh atas hidung. Tak selesa. Dan kita berasa selesa pendek. Tak ada jadi masalah. Itu tidak termasuk dalam bab qaza'. Zaman dulu duk balah ni. Hak tidak qaza'nya lagu mana? Hak naknya sama ada taruh belakang ataupun cukur belakang. Baru ni kita sudah bicara ni. Bab qaza'. Kemudian bab tatyibil mar'a zawjaha biyadaiha. Sekat itulah. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana.